Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UPSI nombor 1 Pendidikan. Yang saya hormati Dr. Muhammad Zahrin Nizam bin Muhammad Yusof selaku pensyarah bagi subjek BMK 3033 Keterampilan Membaca serta para hadirin yang saya kasihi sekalian. Nama saya Siti Aisyah binti Kamarudin. Saya merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan pelaksanaan teknik membaca menggunakan teknik membaca KWL. Teknik KWL atau Know, Want dan Learn diperkenalkan oleh Donald Ogle pada tahun 1986 dan telah dikembangkan oleh Chard dan Ogle 1987 yang bertujuan bagi membantu pelajar memahami isi kandungan teks bacaan dengan lebih mudah. Secara ringkasnya, abjad K mewakili know, iaitu apa yang pelajar sudah sedia tahu. Abjad W mewakili what I want to know atau apa yang pelajar ingin tahu, dan abjad L mewakili learn, iaitu apa yang pelajar sudah pelajari semasa sesi bacaan. Seterusnya, terdapat 3 peringkat semasa teknik KWL diaplikasikan dalam bidik darjah. Peringkat yang pertama meliputi peringkat sebelum membaca, peringkat yang kedua adalah peringkat semasa membaca, dan peringkat yang ketiga iaitu peringkat selepas membaca. Peringkat yang pertama iaitu peringkat sebelum pembacaan. Pada peringkat ini, pelajar akan ditanya mengenai apa yang mereka tahu tentang topik yang akan dibaca. Peringkat ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan pelajar mengenai topik tersebut. Apabila pelajar mula mengeluarkan idea mereka akan mula menimbulkan persoalan mengenai topik tersebut. Seterusnya adalah peringkat semasa pembacaan. Pada peringkat semasa pembacaan pula, pelajar akan ditanya mengenai apa yang mereka ingin tahu daripada topik yang akan dibaca. Pelajar juga akan mula menjawab semua persoalan yang ditimbulkan semasa peringkat pertama. Seterusnya adalah peringkat ketiga iaitu peringkat selepas pembacaan. Peringkat ini memerlukan pelajar untuk menerangkan apa yang mereka dapat dan pelajari daripada pembacaan yang telah dilakukan. Jawapan setiap pelajar mungkin berbeza-beza berdasarkan penilaian yang telah mereka lakukan. Pelaksanaan teknik KWL dalam bidik darjah ataupun penggunaannya secara individu untuk tujuan pembacaan secara kritikal khususnya tertumpu kepada penggunaan jadual KWL. Jadual KWL adalah seperti yang berikut. Baiklah, pelaksanaan teknik membaca menggunakan teknik membaca KWL ini, saya telah menggunakan beberapa bahan bantu mengajar termasuklah buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4, buku 40 resepi Kek Lapis Sarawak Noyulan, Kereta Akhbar Berita Harian yang bertajuk Kek Lapis Sarawak Ikon Pelancongan, dan video pembuatan Kek Lapis Sarawak oleh Noyulan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Jadi, hari ini kita akan sambung pembelajaran Bahasa Melayu kita yang minggu lepas. Kamu semua dah dapat edaran fotokopi yang cikgu serahkan semalam? Dah? Ketua dah bagi? Dah dapat cikgu, Aina dah bagi semalam. Okey. Pastikan semua orang dapat 3 fotokopi ya. Yang pertama, resepi Kek Lapis Sarawak daripada buku 40 resepi Kek Lapis Sarawak tulisan Noyulan. Yang kedua, pastikan semua dapat ni salinan surat khabar berita harian yang bertajuk Kek Lapis Sarawak Ikon Pelancongan. Dan yang ketiga, pastikan semua orang dapat ni salinan jadual KWL. Kenapa kita guna ni hari ni? Sebab hari ni kita akan menggunakan teknik membaca KWL sebagai pemudah cara kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dan yang seterusnya, pastikan semua pelajar ni membawa buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Okey,
Jadi, hari ni kita akan belajar topik yang baru tapi dalam tema yang sama, iaitu tema memacu produktiviti, tema 5. Okey, pastikan semua pelajar membuka buku teks muka surat 62 dan 63. Okey, semua buka. Hari ni kita akan belajar tajuk aneka rona kek, yang bawah tajuk kek lapis Sarawak. Okey, jadi sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu akan tayangkan satu video yang berkaitan dengan pembuatan kek lapis. Jadi sebelum cikgu tayangkan video macam mana nak buat kek lapis Sarawak, cikgu nak kamu tengok dekat jadual KWL yang cikgu bagi semalam. Okey, dekat bahagian K ni bermaksud no, iaitu apa yang kamu semua tahu. Jadi cikgu nak kamu semua tulis apa yang kamu semua tahu sedikit sebanyak tentang kek lapis Sarawak. Tulislah apa yang kamu sudah tahu. Jadi cikgu bagi kamu semua masa dalam 3 ataupun 4 minit untuk kamu semua tulis. Nanti cikgu nak tengok sebelum kita tayangkan video. Okey? Okey, jadi kamu semua dah siap tulis dalam bahagian kotak no tu apa yang kamu tahu tentang kek lapis Sarawak. Okey, Fitri, boleh bagi cikgu kertas kamu? Boleh cikgu? Okey. Okey, jadi Fitri tulis dalam bahagian kotak K, kek lapis sejenis pemanis mulut. Okey, yang kedua, kek lapis masam manis terkenal di negara ini. Okey, bagus Fitri. Okey, kalau kamu semua dah tulis apa yang kamu tahu tentang kek lapis Sarawak, seterusnya kamu tulis dekat bahagian kolom W apa yang kamu nak tahu berkenaan dengan kek lapis Sarawak. Okey? Nah, Fitri, kertas kamu. Okey, semua dah siap tulis dalam kolom W tadi. Okey, so siapa-siapa nak serahkan jadual KWL kat cikgu untuk cikgu cek? Okey, kamu. Okey, Brian. Okey. Okey, so kita tengok sama-sama, kita tengok jadual KWL Brian. Brian tulis dekat kotak W dia, pembuatan kek lapis secara kukus atau bakar. Okey, bagus. Soalan yang bagus, Brian. Yang kedua, kek lapis Sarawak hanya ada di Sarawak atau seluruh Malaysia? Okey, jadi bagi menjawab persoalan dalam kolom W ni, cikgu akan tayangkan satu video, iaitu video cara memasak kek lapis Sarawak. Okey, lepas tayangan video, kita akan tengok nota resepi daripada 40 resepi kek lapis Sarawak. Lepas tu kita akan tengok juga keratan surat khabar, dan baru kita akan tengok buku teks. Okey, jadi kamu semua dah tengok tayangan video macam mana nak buat kek lapis Sarawak. Kamu semua juga telah membaca kereta akhbar, melihat resepi kek lapis Sarawak, dan juga telah mendapatkan maklumat daripada buku teks. Sekarang cikgu nak kamu fokus kepada kotak L, iaitu kotak learn. Dalam kotak ni, kamu semua kena tulis apa yang kamu pelajari daripada tayangan video, buku teks dan kereta akhbar, dan juga daripada buku resepi Noyulani. Okey, cikgu bagi kamu dalam masa 5 minit untuk kamu senaraikan. Nanti kita akan bincang. Okey, jadi masa dah tamat. Siapa yang nak serahkan jadual dia secara sukarela untuk cikgu baca kat depan? Saya, cikgu, saya. Ini cikgu, kertas saya. Oh, okey, Brian. Okey. Okey, jadi kita tengok jadual Brian. Brian tulis dalam kotak L dia, yang pertama, kek lapis dibakar menggunakan ketuhar. Okey, jadi dalam jadual L ni, Brian telah pun menjawab persoalan dekat atas, persoalan dalam W ni, iaitu pembuatan kek lapis secara kukus atau bakar. Okey, jadi kek lapis dibakar menggunakan ketuhar, tidak dikukus. Okey, yang kedua Brian tulis, kek lapis dihidangkan setiap kali perayaan, termasuklah Raya Aidilfitri, Raya Gawai dan Christmas. Okey. Yang ketiga, kek lapis ada 2 jenis. Ada yang lapisan biasa dan bermotifkan corak. Okey. Jadi inilah sedikit sebanyak yang Brian belajar hari ini.
Jadi, tamatlah pembelajaran kita berkenaan dengan topik Kek Lapis Sarawak pada hari ini. Okey, jadual KWL masing-masing pun semua dah penuh. Jadi, siapa yang sukarela nak bangun untuk bagi tahu apa rumusan yang dia tahu berkenaan dengan Kek Lapis Sarawak hari ini? Okey, siapa? Cikgu, saya nak buat rumusan berkenaan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini. Okey, jadi saya ada 3 rumusan. Yang pertama, Kek Lapis Sarawak terkenal bukan sahaja dekat negeri Sarawak tetapi di seluruh semenanjung Malaysia. Yang kedua, Kek Lapis Sarawak mahal kerana proses pembuatannya yang rumit. Yang ketiga, Kek Lapis jadi ikon pelancongan kerana Kek Lapis mempunyai keunikan motif coraknya yang unik. Itu sahaja. Kesimpulannya, penggunaan teknik membaca teknik KWL mempunyai pelbagai kelebihan serta kelemahan dalam pengaplikasian di dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Antara kelebihan teknik KWL ini adalah dapat membantu pembaca untuk mencipta pembacaan yang lebih efektif untuk diri sendiri. Seterusnya, dapat membantu pembaca menjelajahi topik yang dikaji daripada pelbagai perspektif dan dapat membantu pembaca memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai sesuatu topik yang dikaji. Seterusnya, dapat juga membantu pembaca membuat kesimpulan baharu mengenai topik yang dikaji berdasarkan maklumat baharu yang diperoleh dan dengan pengetahuan sedia ada berkaitan topik yang dikaji. Namun begitu, teknik ini juga mempunyai beberapa kelemahan, termasuklah pembaca harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Seterusnya, teknik ini memerlukan masa yang panjang dan teknik ini hanya sesuai diaplikasikan untuk membaca karangan atau buku-buku ilmiah.